Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas di sana. Selamat pagi. Baik, selamat pagi dan selamat Hari Raya Jom Majdi. Baik, Majdi, biasanya kalau melihat package program daripada Majdi sendiri, kebiasaannya ada tu banyak mengenai bunga-bungahan ataupun alam semula jadi. Jadi soalan ini semoga ianya indah susahlah bagi Majdi untuk menjawabnya. Majdi, dekorasi bagi tahun ini di rumah ayah, konsepnya adakah ianya bertemakan alam semula jadi ataupun seperti kebiasaan menggunakan lampu cucul dan sebagainya? Kalau kami seperti kebiasaanlah menghias dengan lampu cucul. Terutama sekali di musim Hari Raya ini memang kad-kad raya digantung-gantungkan di tabir-tabir dan juga gambar-gambar keluarga. Ya seumpama muzium sudah tu. Kalau mau melihat macam muzium sudah tu. Sebenarnya muzium tu benar muzium. Disebabkan pada tahun ini ataupun baru-baru ini jarang tu kita ni melihat orang menggantung menggantung kad raya. Jadi konsep interior dekorasi dalaman rumah itu modern klasik lah. Modern klasik. Baik, Majdi, untuk bahan dari Dartu Tong akan terus saja kami serahkan dulu bersama dengan Majdi di sana. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Alhamdulillah untuk pertemuan kita pada pagi ini seperti biasa akan juga saya kongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan pada hari ini. Dan ada alhamdulillah juga keadaan cuaca saat ini dalam keadaan yang cerah, dalam keadaan yang baik dan yang pasti di awal pagi tadi sudah ramai di antara beberapa masyarakatlah di daerah Tutong ini sudah pun memulakan aktiviti riadah pagi seperti berbasikal, berjoging dan sebagainya. Dan kami doakan agar anda dapat melaksanakan pejuang aktiviti pada pagi ini dengan lancar dan juga baik dan mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tingkatkanlah kewaspadaan dan juga berhati-hati ketika melakukan pejuang aktiviti pada hari ini. Baik, sebelum saya kongsikan satu info semasa, mari kita saksikan bersama terlebih dahulu bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Sikap tolong-menolong antara satu sama lain sangat penting dalam kehidupan. Bersikap seperti ini ada kepentingannya kepada kita dan masyarakat umumnya. Antara kepentingan sikap tolong-menolong ialah kita akan dapat merapatkan hubungan silaturahim. Oleh yang demikian, sikap ini memerlukan pergaulan antara individu dengan individu lain dalam sesebuah kelompok masyarakat. Seperti itulah juga sikap masyarakat kita ni yang sentiasa berganding bahu menghulurkan berbagai bentuk sumbangan, bersatu membantu pihak kerajaan dan mana-mana pertubuhan dan swasta bagi menghulurkan bantuan kepada golongan tertentu. Alhamdulillah, jadi sebenarnya projek yang kami jalankan pagi ini adalah projek bersama daripada Majlis Perundingan Mukim Kampung Bukit Beruang Asal dan RPN Bukit Beruang Asal bersama dengan kumpulan grup Ayunan Titian Amal. Jadi yang mana grup ini sebenarnya terdiri daripada pesara-pesara. Terutama sekali daripada askar ada, guru, penada dan juga penjawat-penjawat awam. Itu utamanya yang mana usaha kami ini sebenarnya bukan saja membantu makanan asasi, malah kami pernah juga membuat aktiviti menimbuk jalan raya yang berlubang di sepanjang RPN ini dan kampung, dan juga kami pernah membantu juga beberapa buah sekolah di Bukit Beruang ini untuk memotong rumput. Itulah salah satu amalan kami sini. Sebenarnya amalan ini kami dah minta bayaran, hanya tujuan kami sebenarnya adalah untuk mencari pahala. Itu saja target kami. Itulah usaha kami sebenarnya sambil kami melihat jurang ini, melihat yang bekerja ni orang-orang berumur saja mungkin jadi satu cabaran bagi belia-belia Persatuan Kesuma. Kami cuba mendekatkan mereka dengan usaha kami ini. Mungkin mereka boleh akan
menjadi orang generasi yang akan datang untuk menyambung usaha kami ini, ianya tidak akan terputus begitu saja. Berbagai profesi menyertai kegiatan berkebajikan ini, mengisi hari mereka setelah bersara. Perkara ini sangat penting kerana dapat menanam sikap seseorang itu meningkatkan kualiti hidupnya. Di samping itu, sikap tolong-menolong juga dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Contohnya, sesebuah masyarakat bekerjasama demi membersihkan kawasan persekitaran, sesebuah tempat dan lain-lain. Kita ni rasa bersyukurlah kita ni di Brunei ni maupun daripada pihak-pihak kementerian di mana-mana di seluruh negara Brunei Darussalam begitu tidak begitunya orang camah mata melihat masyarakat yang kurang berkemampuan ini harus diberi bantuan dah untuk jurang ni menikmati cara hidup yang sempurna seperti mana masyarakat yang lain. InsyaAllah akan dikekalkan, akan diteruskan di bulan-bulan akan datang pun. Harap pada belia yang ada di sekitar kampung Bukit Berong ni, Pindah Bukit Berong ni harus mengambil peka untuk ikut sertalah bagi perkara macam ini. Kami sentiasa berhubung kepada ketua kampung dan pemangku ketua, siapa yang dilantik lah sebagai pemangku ketua kampung, dan bersedia untuk membantu apa jua yang dikehendaki selagi kami mampu. Kalau bagi remaja ataupun sesiapa saja lah, jangan camah mata, berilah bantuan orang yang di keliling kita. Pasal apa, rezeki kita tu sebenarnya ada rezeki orang lain yang memerlukan. Di samping itu jangan kita mengharap menunggu pemberian dari kerajaan. Kata ni orang yang sepatutnya yang boleh mengulurkan, jadi tidak salah lah, tidak terasa rugi lah. Setahun sekali tadi mengeluarkan sedikit bagi membantu ataupun menyenangkan kepada orang yang memerlukan. Alhamdulillah, sejak saya dilantik sebagai Ketua Biro Kemasyarakatan dan Perekonomian, dan saya sering berdampingan sama ketua kampung dan melihat pada dalam di kampung itu ada sebahagiannya orang-orang yang bukan susah, adalah sebagai yang dah mampu apa tu. Jadi dengan adanya itu barangkali berganding rapat dengan ketua kampung untuk menilai jadi apakah sumbangan yang perlu kita hulurkan kepada mereka-mereka yang dah mampu ni. Jadi dengan adanya itu kami telah memerlukan satu grup ayunan amal, yang mana grup ini yang akan bergerak membantu pada orang-orang yang dah mampu ni tadi. Jadi di samping juga membantu pihak-pihak sekolah macam menyisir rumput. Jadi dengan secara sukarela. Jadi daripada sanalah kami dapat melihat beberapa orang yang mampu di kampung ini dapat kami hulurkan sebahagian hasil daripada persalaan-persalaan yang dapat kami terima, walaupun tidak banyak, sedikit itu alhamdulillah dapat kami sumbangkan untuk membantu mereka. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Alhamdulillah, dengan sikap pemedulian dan tidak camah mata orang Brunei yang sentiasa berkhidmat secara sukarela, jika semua orang dapat mengamalkan amalan ini, pasti masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, damai dan harmoni. Semoga aktiviti amal yang dilaksanakan masa kini berterusan, menjadi contoh dan ikutan oleh generasi penerus secara berterusan. Itulah yang kita dapat saksikan. Itulah yang kita dapat saksikan bersama bahan visual yang kami sediakan pada pagi ini, dan alhamdulillah aktiviti-aktiviti berkebajikan dan kemasyarakatan memang kerap kali dilaksanakan di negara ini, dan alhamdulillah pemodelan dan juga sifat tidak camah mata bagi rakyat dan juga penduduk di negara ini memang kita alhamdulillah lah syukuri akan perkara seumpama itu, dan memang juga kita tidak pernah mensisihkan golongan-golongan yang memerlukan, bukan sahaja daripada
NGO ataupun organisasi bukan kerajaan, malahan juga daripada pihak kerajaan juga sentiasa memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan aktiviti seumpama ini dapat dilaksanakan bukan saja di bulan Ramadan khususnya ataupun di bulan Syawal, malahan juga di bulan-bulan yang lainnya, insya-Allah. Baik, ada satu informasi yang saya kongsikan di sini. Esok 24 hari bulan Mei 2021 akan diadakan sembahyang sunat hajat dan bacaan doa kunut nazilah bagi memohon perlindungan dan keselamatan untuk rakyat dan juga negara Palestin yang akan diadakan di masjid-masjid, surau-surau dan juga balai ibadah seluruh negara dengan tumpuan di daerah Tutong. Ianya akan mengambil tempat di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong, dan insya-Allah akan bermula sekitar jam 5.30 petang. Dan antara acara majlis adalah sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin, doa khas dan kemudian sembahyang fardu isyak berjemaah. Baik, itu sahaja dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Saya serahkan kembali penderukan tugas Muammar dan juga Serina. Silakan.